Perbedaan bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizka Putri Yuliana Wilujeng, NIM B02230068, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik agar teman-teman dapat memahami evolusi bahasa dan pengaruhnya terhadap kebudayaan Melayu. Sebelumnya, kita akan mengenal lebih dekat tentang apa itu bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno adalah bahasa yang digunakan sekitar abad ke-7 hingga ke-13. Bahasa Melayu kuno merupakan bahasa Melayu yang paling awal ditemui dan terpengaruh oleh bahasa Sanskerta. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno dari segi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dari segi fonologi, struktur bunyinya lebih sederhana, tidak ada bunyi diftong. Dari segi morfologi, penggunaan imbuhan yang masih sederhana. Dan terakhir, dari segi sintaksis, struktur kalimatnya sederhana dan langsung. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno yang lain adalah: yang pertama, terdapat perkataan dari pengaruh bahasa Sanskerta. Yang kedua, penggunaan bunyi W untuk B, contohnya wulan untuk bulan. Yang ketiga, tidak ada penggunaan bunyi E papat atau vokal tengah, biasanya digantikan dengan A atau digugurkan. Contohnya, dengan untuk dengan, dan talaga untuk telaga. Yang keempat, penggunaan bunyi N untuk nya, contohnya sawanakna untuk sebanyaknya. Yang kelima, terdapat konsonan yang dieja dengan aspirasi seperti beh, teh, dan keh. Yang keenam, bunyi H pada perkataan tertentu, contohnya hanau untuk enau. Dan yang ketujuh, awalan mar untuk ber. Yang kedelapan, awalan ni untuk di. Yang kesembilan, awalan rangkap nipar untuk diper. Yang kesepuluh, apitan par an untuk per an, contohnya persumpahan untuk persumpahan. Yang ke-11, kata kerja aktif ditandai awalan ma dan mang. Sebagai contoh, mawawa untuk membawa dan mengujari kepada mengujari. Yang ke-12, akhiran i sama dengan bahasa Melayu modern. Selanjutnya, kita akan beralih ke bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik adalah bahasa Melayu yang digunakan dari abad ke-14 sampai abad ke-19. Bahasa Melayu klasik merupakan bahasa yang berkembang berturut-turut dengan agama Islam dan berkembang pesat pada zaman Kerajaan Melayu Melaka, dari Aceh ke Johor, Riau. Ciri-ciri bahasa Melayu klasik dari segi fonologi adalah pengaruh dari bahasa Arab, lebih banyak bunyi konsonan dan vokal. Dari segi morfologi, penggunaan imbuhan lebih kompleks, termasuk prefiks dan sufiks dari bahasa Arab. Sedangkan dari segi sintaksis, struktur kalimatnya lebih kompleks, penggunaan kata hubung lebih banyak. Ciri-ciri bahasa Melayu klasik yang lain ditunjukkan dengan
Yang pertama, penggunaan ayat yang panjang, pasif dan songsang atau pendepanan predikat. Yang kedua, banyak memanfaatkan bahasa istana. Yang ketiga, tiada perancangan bahasa. Dan yang keempat, terdapat pengaruh bahasa Arab. Yang kelima, menggunakan laras bahasa sastra lama. Yang keenam, penggunaan kata pangkal ayat. Contohnya Al-Kisah, sebermula hatta. Yang ketujuh, penggunaan kata penegas. Contohnya lah dan pun. Konsep bahasa Melayu. Apabila di bahasa Melayu kuno menggunakan bahasa Melayu purba sebelum wujud bahasa Melayu klasik, maka pada bahasa Melayu klasik menggunakan bahasa Melayu praklasik sebelum bahasa Melayu klasik. Dalam bahasa Melayu kuno dimulai dari abad ke-7 sampai ke-13, sedangkan bahasa Melayu klasik dimulai pada abad ke-14 sampai ke-19. Bahasa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa resmi Kerajaan Sriwijaya, sedangkan bahasa Melayu klasik digunakan sebagai bahasa penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu kuno merupakan bahasa perantara perdagangan, sedangkan bahasa Melayu klasik merupakan bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa pengantar untuk pengajaran, sedangkan bahasa Melayu klasik digunakan sebagai bahasa pentadbiran. Bahasa Melayu kuno juga merupakan tata bahasa Sanskrit dan falsafah agama Buddha, sedangkan bahasa Melayu klasik merupakan bahasa pemerintahan. Bahasa Melayu kuno menggunakan bahasa Palawa, sedangkan bahasa Melayu klasik dipengaruhi oleh tulisan Jawi. Bahasa Melayu kuno merupakan pinjaman bahasa Sanskrit atau Sanskerta, sedangkan bahasa Melayu klasik meminjam beberapa unsur bahasa Arab. Bahasa Melayu kuno tidak terpengaruh bahasa Arab dari segi tulisan atau kosakata, sedangkan bahasa Melayu klasik merupakan pengaruh pinjaman dari bahasa Arab dan Parsi atau Persia. Bahasa Melayu kuno ditulis pada daun, batu, patung kayu, dan sebagainya. Sedangkan bahasa Melayu klasik ditulis pada kulit kambing, kertas, kain, dan sebagainya. Bahasa Melayu kuno merupakan pengaruh bahasa Sanskrit, sedangkan bahasa Melayu klasik merupakan pengaruh Islam dan pengaruh bahasa Jawi. Tata bahasa imbuhan. Awalan mar di dalam bahasa Melayu kuno bertukar menjadi awalan ber dalam bahasa Melayu klasik. Contohnya, marfanum dalam bahasa Melayu kuno menjadi berbangun dalam bahasa Melayu klasik. Marfuat dalam bahasa Melayu kuno menjadi berbuat dalam bahasa Melayu klasik. Marlapas dalam bahasa Melayu kuno menjadi berlepas dalam bahasa Melayu klasik. Dan marpadah dalam bahasa Melayu kuno menjadi berpadah dalam bahasa Melayu klasik. Penggunaan awalan ni dalam bahasa Melayu kuno bertukar menjadi awalan di dalam bahasa Melayu klasik. Contohnya, nimakan dalam bahasa Melayu kuno menjadi dimakan dalam bahasa Melayu klasik. Niminumna dalam bahasa Melayu kuno menjadi diminumnya dalam bahasa Melayu klasik. Niparfuat dalam bahasa Melayu kuno menjadi diperbuat dalam bahasa Melayu klasik. Nipai humpa dalam bahasa Melayu kuno menjadi dipersumpah dalam bahasa Melayu klasik. Nifunuh dalam bahasa Melayu kuno menjadi dibunuh dalam bahasa Melayu klasik. Penggunaan akhiranna dalam bahasa Melayu kuno bertukar menjadi akhirannya dalam bahasa Melayu klasik. Contohnya, finina dalam bahasa Melayu kuno menjadi bininya dalam bahasa Melayu klasik. Fuahna dalam bahasa Melayu kuno menjadi buahnya dalam bahasa Melayu klasik. Contoh teks dalam bahasa Melayu kuno adalah Prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi.
sedangkan bahasa Melayu klasik ditunjukkan pada hikayat raja-raja Pasai dan sejarah Melayu. Asal-usul bahasa Melayu kuno digunakan di kerajaan-kerajaan Melayu kuno seperti Sriwijaya, sedangkan bahasa Melayu klasik berkembang setelah pengaruh Islam masuk ke Nusantara. Sumber referensi dari skrip yang berjudul Perbezaan Antara Bahasa Melayu Kuno dan Klasik. Tugas ini dibuat untuk mata kuliah Bahasa Melayu Klasik yang diampu oleh Profesor Istadianto. Sekian dan terima kasih. Semoga video perbedaan antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik yang saya buat ini bermanfaat untuk kita semua.